Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim wa tulu 'alaihim naba' bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Insyaallah dalam tempoh menunggu masuknya waktu zuhur, kita akan memfokuskan kepada tajuk tazkirah pada hari ini, iaitu syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita semua yang berpuasa, yang datang ke masjid untuk salat berjamaah, yang nanti lepas salat berjamaah mungkin berwirid, mungkin membaca Al-Quran, tidak ada antara kita melainkan kita mengharapkan segala amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada di sana syarat untuk amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran yang saya bacakan di awal mukaddimah tadi, iaitu mengesahkan tentang dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil. Idh qarraba qurbana, ketika mana kedua-dua mereka itu melakukan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqbila min ahadihima, dan diterima ibadah kurban itu dari salah seorang daripada kedua-duanya, walam yataqabbal minal akhar, dan tidak diterima ibadah korban. Sama-sama berkorban, sama-sama beramalan, tapi hanya satu sahaja yang diterima oleh Allah, yang satu lagi tidak diterima. Yang tidak diterima merasa marah. Instead of dia muhasabah, dia postmortem apa silap dia pergi kepada sesuatu yang mendatangkan maksiat yang besar. Qala la'aqtulannak, dia berkata kepada saudaranya, aku akan bunuh kamu. Dan memang kisah ini masyhur, kita tahu bila menjadi orang yang pertama yang melakukan pembunuhan di dunia ini. Tetapi yang menarik adalah apa yang keluar daripada mulut saudaranya Habil, yang itulah yang menjadi syarat, yang menjadi rahsia amalan diterima oleh Allah Ta'ala. Dia berkata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia berkata hanya saja ni kalau kita belajar innama, kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil adatul hasri, menunjukkan kepada eksklusif.
Itu sahaja. Lain daripada itu tidak. Hanya saja Allah Ta'ala menerima daripada orang yang bertakwa. Jadi rahsia segala apa yang kita lakukan, daripada solatnya, daripada puasanya, daripada tilawahnya, daripada siam, daripada qiyam, daripada haji, daripada zakat dan sebagainya, adalah takwa Allah. Tidak heran setiap minggu menjadi rukun khutbah, tidak sah khutbah jemaat melainkan khatib perlu berpesan dengan takwa Allah. Ayuhan nas ittaqullah, kata khatib, wahai sekalian manusia, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama juga kita mungkin sudah beberapa kali dengar bahawa tujuan kita berpuasa, tujuan diwajibkan puasa, Allah Ta'ala telah beritahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Jadi diterangkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah apa itu takwa. Sekarang kita sudah tahu untuk amal ibadah kita, dan amal ibadah bukan hanya yang khusus seperti solat, seperti zikir, baca Quran, bahkan boleh jadi amal ibadah yang umum seperti kita mencari rezeki yang halal, seperti kita memberi nafkah kepada ahli keluarga, seperti kita berbuat baik tolong-menolong dengan jiran tetangga. Ini juga amal ibadah. Kita telah tahu bahawa rahsianya, syaratnya adalah takwa Allah. Sekarang ini takwa itu apa dia? Supaya kita dapat laksanakan. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah menerangkan at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Yang dikatakan takwa itu ada 4 elemen. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, iaitu kita itu ada perasaan rida walaupun dengan kurniaan yang sedikit yang kita dapat daripada Allah Taala. Dan yang keempat daripada elemen takwa adalah al-istidadu li yaumir rahil, bersedia untuk hari bepergian, untuk hari yang kita pergi dan tidak akan kembali, iaitu hari kematian. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini menuntut supaya kita kenal akan Allah Taala. Kalau pepatah Melayu mengatakan tidak kenal maka tidak cinta, maka demikian juga kalau kita tidak kenal maka kita tidak takut kepada Allah Taala. Ya, lebih-lebih lagi kita tidak dapat melihat Allah Taala, kita tidak dapat mendengar Allah Taala, kita tidak dapat memegang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka makrifatullah ini perlu sekurang-kurangnya melalui jalan akal dan dibawa kepada hati. Melalui jalan akal itulah kita kena berfikir terhadap apa yang ada di alam ini. Bahkan di zaman kita ada orang jangankan nak takut kepada Allah, bahkan dia meragui kewujudan Allah Ta'ala. Dia terpengaruh dengan atheism, dia terpengaruh dengan kefahaman tidak percaya tentang kewujudan Tuhan. Kerana apa? Kerana dia terikat dengan perkara yang materialistik. Dia berfikir kalau sudah tidak boleh dilihat, kalau sudah tidak boleh didengar, kalau sudah tidak boleh dipegang, berarti tidak wujud. Ini tidak benar. Kerana bahkan makhluk ada yang kita tidak dapat lihat. Udara misalnya tidak dapat dilihat tapi wujud. Gelombang radio misalnya tidak dapat dilihat tapi wujud. Lebih-lebih lagi sebenarnya kewujudan kita bercakap tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, kenapakah kamu tidak perhatikan? Kalau kita perhatikan kepada diri kita, kita akan yakin bahawa kita ada yang Maha Pencipta. Kerana kita ini adalah sesuatu yang wujud selepas tidak wujud. Kita ada starting date kita, bila kita dilahirkan, bila kita di-conceive, ada dalam rahim ibu kita. Sebelum itu kita tidak wujud. Kalau kita menggunakan akal fikiran yang sihat, pasti setiap yang wujud selepas tidak wujud diwujudkan. Kerana yang wujud dengan sendiri mustahil, apatah lagi mewujudkan diri sendiri mustahil. Dan bahkan realitinya kita tahu kita tidak mewujudkan diri kita. Bahkan ibu bapa kita juga tidak mewujudkan kita.
Ibu bapa kita hanya berusaha berikhtiar. Ada sebahagian yang kahwin dikurniakan anak zuriat, ada juga yang kahwin tidak dikurniakan anak dan zuriat walaupun mereka berkehendak. Berarti yang mewujudkan bukan manusia. The mere existence is speaking about the existence of Allah Subhanahu Wa Taala. Belum kita lihat lagi bagaimana diri kita ini berubah. Misal, bagaimana diri kita beroperasi. Dalam jasad kita ada organ yang penting, namanya organ jantung. Ya, organ ini sangat penting dan organ ini sentiasa bekerja. Kita sedang duduk dalam masjid, jantung jalan. Nanti malam kita berbuka puasa, jantung jalan. Kita tarawih, jantung jalan. Bahkan dah penat kita tidur, jantung jalan. Jantung stop, kita jalan. Jantung dia jalan atau jantung stop, kita tak boleh kawal. Kalau kita berfikir sejenak, organ aku sendiri, dalam jasad aku sendiri, bukan aku yang mengawal. Kalau begitu, siapa yang kawal? Dan kita menjadi tua, ya, daripada kanak-kanak, ya, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, dan akhirnya meninggal dunia pun luar kawalan kita. Tidak ada orang barangkali yang nak tua atau nampak tua, ya, terutama kaum muslimat. Ya, saya percaya kaum muslimat tak ada yang suka nampak tua. Sebab itu produk kosmetik laku, ya, sebab masing-masing kalau boleh nak nampak remaja. Tapi letaklah apa kosmetik pun, lama kelamaan kulit makin kenduk, uban pula berterabur, ya, mata dah kabur, gigi pula dah start bubur. Ya, ini semua tanda-tanda nak masuk kubur. Sebenarnya tak nak masuk, but that's life. Kan itu kehidupan kita. So tidak akan kita perhatikan bahawa kehidupan kita sebenarnya diatur. Dan siapakah yang mengatur? Selain daripada kehidupan kita, ada di sana haiwan, ada di sana tumbuhan. Maka ini sebanding tidak dari segi akliyahnya membawa kita kepada keyakinan bahawa kita punya Tuhan yang maha berkuasa. Dan ini menimbulkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, ya, dalam ilmu tauhid, ulama-ulama kita menyusun apa yang dinamakan dalil naqal, Quran dan hadis, dan apa yang dinamakan dalil akal, iaitu akal fikiran yang sihat. Yang mana dalil akal ini dari segi fungsinya lebih universal. Sebab kita dapat mengikat orang-orang bukan Islam dengan hujjah akliyah, sedangkan dalil-dalil Quran hadis hanya diterima oleh orang Islam sahaja. Tapi kalau kita nak berdakwah kepada non-Muslim, perlu kita mulakan dengan dalil akli dahulu, mengajak mereka berfikir tentang kewujudan alam dan juga kewujudan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian kita membawa berfikir kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa orang yang satu masa dahulu sihat, kesana kemari, sakit, terlantar, tidak boleh buat apa-apa. Betapa kalau kita lihat dalam negara kita misalnya sebagai ibrah dan pengajaran, orang yang pernah jadi pemimpin tertinggi akhirnya dalam penjara. Orang yang satu masa dahulu pernah dalam penjara akhirnya jadi pemimpin. Ini kuasa siapa? Ya, kalau ikut kuasa manusia, tidak ada yang nak jatuh, semua nak naik. Kalau ikut kuasa manusia. Tetapi kenapa jatuh? Kenapa ada yang naik? Kalau kita lihat dalam Al-Quran telah diceritakan, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Allah yang memiliki kerajaan, Engkau lah yang memberi kerajaan kepada siapa yang Kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Engkau lah yang menarik, menyentak kerajaan daripada siapa yang Engkau kehendaki. Jadi kita akan rasa takut kalau orang yang begitu berkuasa boleh jatuh, boleh terpenjara, apakah kita? Kalau orang yang begitu sihat dan kuat boleh kena penyakit Parkinson dan sebagainya, apakah kita? Maka kalau kita ingat begitu, akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rasa takut ini didorong kepada elemen yang kedua daripada takwa Allah, iaitu al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang selalu disebut oleh khatib dalam khutbah Jumaat, iaitu kita mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Macam mana kita nak tahu apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah? Maka kalau tadi kita perlu belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, kita sekarang ini perlu belajar ilmu fiqh, ilmu hukum hakam. Kita kena make effort untuk menuntut ilmu, sehingga kalau Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu merupakan kewajipan ke atas setiap orang Islam, baik lelaki maupun perempuan. Mesti dia tahu apa yang Allah suruh supaya dia boleh lakukan, dan apa yang Allah larang supaya dia boleh jauhi.
Maka inilah secara umumnya menuntut kita berpegang dengan apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di situ mungkin ada timbul satu keperluan untuk kita menerangkan, kerana di zaman kita ini ada orang di atas alasan berpegang dengan Quran dan Sunnah, mereka tidak mahu lagi mengikut kepada yang dinamakan sebagai mazhab. Ya, kata dia, saya tak ikut mazhab, saya ikut Quran dan Sunnah sahaja. Ya, hati-hati, ini bahaya, ini boleh membawa kepada kesesatan. Takkanlah Ustaz, ikut Quran dan Sunnah pula boleh jadi sesat? Bukan salah Quran dan Sunnah. Kalau tidak, kenapa Allah berfirman yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran? Dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu, ramai yang jadi sesat dan ramai juga yang dapat hidayah. Dan kenapa para ulama mengatakan al-hadis mudillatun illa lil fuqaha? Hadis-hadis Nabi itu akan menjadi sesuatu yang membawa kepada kesesatan kecuali orang yang faqih, orang yang mampu memahami apa yang dimaksudkan dalam hadis. Orang yang misalnya dia tidak solat, bila kita tanya kenapa tidak solat, dia kata sudah solat, iaitu pakai niat. Kita kata mana boleh solat pakai niat saja? Niat hanya satu rukun, ada lagi rukun-rukun yang lain. Dia kata saya ikut hadis. Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan dengan niat. Ini hadis sahih kata dia. Betul, hadis sahih. Tapi cara kamu memahami hadis tidak sahih. Maka kalau saya beri jelaskan kenapa kita perlu dalam mengikut perintah Allah tu perlu ikut mazhab, kerana mazhab itu adalah produk daripada Quran dan Sunnah. Ya, pelik sekali kalau orang tu kata saya nak ikut Quran dan Sunnah, saya tidak nak ikut mazhab. Macam mana kamu nak ikut Quran dan Sunnah, produk Quran dan Sunnah kamu tak nak ikut? Kerana bila ulama merujuk pada Quran dan Sunnah akan berlaku salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semua ulama memahami Quran dan hadis dengan kefahaman yang sama, keluarlah fatwa yang sama, namanya ijma', kesepakatan wajib kita ikut. Tapi tidak jarang berlaku ulama sama-sama rujuk pada Quran dan hadis, ulama ini faham dengan A, ulama ini faham dengan B, ulama lain faham dengan C. Bila kefahaman berbeza, maka keluarlah fatwa yang berbeza. Fatwa yang berbeza inilah namanya mazhab. Maka kita ikut salah satu daripada mazhab ini, sebenarnya ikut Quran dan Sunnah. Misalnya solat. Ada orang dia kata, saya solat ikut cara Nabi. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Ya, bagus, kesedaran itu bagus. Tapi kadang-kadang praktiknya tidak difahami. Maka kita lihat dia semayang dengan cara yang pelik, ya, yang tidak kita belajar dengan ilmu fiqh. Maka kata dia itulah cara solat Nabi. Maka kita perlu realistik, tanya kepada dia, betul sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Yang kamu solat macam tu bila kamu lihat Nabi solat? Minggu lepas? Tahun lepas? Kan tidak? Oh, tidaklah macam itu. Tapi saya ikut kursus sifat solat Nabi yang sahih. Macam itulah instruktur kursus tu ajar berdasarkan hadis yang sahih. Macam inilah cara Nabi solat. Okey, kalau begitu sama. Kita ni pun solat macam kita solat, kita tidak lihat Nabi solat. Kita hanya ambil ilmu itu daripada ustaz kita, yang juga tidak lihat Nabi solat, yang ambil daripada ustaz dia. Bersambung, kalau kita ikut mazhab, akan bersambung ambilan cara solat itu sampai kepada murid-murid imam mazhab, katakan Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampai kepada guru Imam Syafi'i, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat dan sahabat yang melihat bagaimana Nabi solat. Maka yang sebegini bersambung sanadnya ditakdirkan oleh Allah hanya tinggal 4. Yang lain pupus, tidak sampai kepada kita. Jadi kalau kita nak pastikan ilmu kita sampai kepada Nabi SAW, pilih satu mazhab yang mudah untuk kita belajar, dapatkan informasinya dan kita belajar, kerana itu adalah produk daripada Quran dan Sunnah. Yang ketiga daripada takwa adalah ar-ridha bil qali. Kita nak redha dengan sedikit tidak mudah, kerana tabiat nafsu manusia suka yang banyak. Kan kalau kita ada 1,000, lebih baik ada 10,000. Kalau ada 10,000 kan 100,000 lebih baik. Kalau ada 1 juta, 10 juta lebih baik. Maka tidak senang untuk kita redha dengan yang sedikit, kecuali apa yang kita faham dengan akal dalam ilmu tauhid, kita serapkan ke dalam hati melalui ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan ilmu terbang di udara atau berjalan atas air, ya. Itu salah kalau konsepnya begitu. Kalau nak terbang di udara, tak payah susah-susah belajar ilmu tasawuf.
Ya, saya biasa buat, ya, pergi ke online, beli tiket Air Asia ke Firefly ke Mars ke, boleh terbang, elok je pun dilayan lagi oleh dia punya stewardess. Bukan itu tujuan dia. Tujuan belajar ilmu tasawuf adalah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kita dengan akal kita yakin Allah melihat, tapi kalau kita tidak serapkan dengan hati, tidak tanduk kita seolah-olah Allah itu buta. Maka itulah perlu pada ilmu tasawuf yang menuntut kita bertaubat, menuntut kita itu ikhlas, menuntut kita itu tawakal, menuntut kita itu sabar, redha, buang daripada hati takabur, riya, ujub, ya, hasad, dengki dan sebagainya. Jadi itu namanya 3 ilmu. Akidah ni ilmu tauhid, amalan ni ilmu fiqh, dan kebersihan hatinya itu adalah ilmu tasawuf. Maka nak tak nak kita pergi pada realiti al-istidadu li yaumir rahim. Bersedia untuk hari kita pergi, tidak akan kembali. Ya, saya tutup tazkirah ini dengan kisah sebenar sebagai pengajaran kita untuk kita ambil kesedaran. Saya pernah bersemang dengan seorang tokil ladang tentang kambing. Kambing yang ada di ladang dia itu, dia kata, bang, kambing di ladang ni sebenarnya hanya tunggu mati. Dan kambing di ladang tak minggu ni, minggu depan orang beli dan sembelih. Maka saya cakap kepada dia, macam kita di dunia ni tak beza dengan kambing di ladang. Sampai masa so-called disembelih oleh malaikat maut. Maknanya dicabut nyawa dengan cara dan nasib masing-masing. Kalau kita insaf begitu, insya-Allah kalau kita baik akan bertambah baik. Kalau kita nakal, tidak terlampau nakal. Moga-moga Allah beri taufik dan hidayah pada kita semua. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.